Kalau mengikut Kerajaan Negeri Selangor melalui Exco Agama, di mana sekarang masalah yang berlaku di Selangor telah dibawa kepada Istana Negeri untuk mendengar titah duli tuanku apa yang perlu dilakukan. Kita dapat 6,282 masjid di Malaysia bagi tahun 2018 dan saya rasa dengan keadaan sekarang mungkin dah capai 6,300 lebih masjid. Daripada 6,828 buah masjid yang ada ni, tiada data dikeluarkan mengenai kekangan apabila kerajaan ataupun kerajaan negeri kerajaan negeri yang mentadbir masjid di bawah Majlis Agama Islam Negeri, kerana masjid berada di bawah pentadbiran sultan, kecuali wilayah persekutuan dan yang ditadbir terus oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong. Agak mengejutkan apabila kita menerima data daripada negeri Selangor bahawa masjid mungkin sukar untuk dibuka kerana ramai. Satu adalah ahli jawatankuasa masjid, yang kedua adalah guru-guru kafar yang tidak menerima suntikan vaksin. Ketika Kerajaan Negeri Selangor menawarkan sesi khas kepada 870 lebih guru-guru kafar untuk hadir bagi mendapat vaksin, bagi membolehkan sekolah kafar dibuka untuk kanak-kanak hadir, hanya 20% atau 176 guru kafar yang hadir. Ini menimbulkan kekecewaan pada kerajaan negeri apabila sekiranya masjid hendak dibuka, dia mestilah menjadi kawasan yang selamat, seperti mana amalan yang kita gunakan kepada zon-zon hijau yang lain, iaitu mereka yang mengendalikan operasi masjid mestilah memiliki 2 vaksin dan mereka yang ingin berada dalam masjid adalah 2 vaksin, kerana dia aktiviti agama ini juga akan diguna pakai kepada semua operasi ataupun kepada semua pengendalian rumah-rumah ibadat, termasuk untuk agama-agama yang lain. Jadi apabila data daripada Selangor semalam disebarkan, dia menimbulkan pertanyaan pada kita. Apakah berapa peratuskah pula nanti akan didedahkan oleh semua jabatan-jabatan agama Islam di negeri membabitkan jawatankuasa masjid, ahli pentadbir masjid, imam, syiak semua ni yang tidak didaftarkan untuk vaksin. Berarti bagaimana kita ingin mengekalkan operasi masjid sebagai sebahagian daripada green zone, sekiranya kalau data yang datang daripada Selangor iaitu hanya 20% guru-guru kafar yang mahu divaksin. Ini menyebabkan proses pemulaan sekolah kafar tak dapat dilaksanakan sekiranya kerajaan memutuskan pelajar kembali bersekolah secara berperingkat-peringkat. Jadi apabila Kerajaan Negeri Selangor membuat analisis untuk membuka kembali masjid, kita telah mendapat data bahawa hanya 20% daripada mereka yang terbabit sebagai pengendali pentadbir dan mereka yang menjadi jawatankuasa imam dan sebagainya ini, hanya 20% sahaja perangkaan yang telah bersetuju untuk divaksin. Ini menjadikan pertanyaan kepada 6,828 masjid, atau saya jangka sekarang 6,300 lebih data baru, kerana jumlah masjid yang didaftarkan pada 2018 hanyalah 6,828. Kalau campur dengan surau semua, kita terdapat hampir 15,000 jumlahnya. Jadi bagaimana aktiviti ini akan dibuka sekiranya mereka yang mengendalikan surau, daripada imam sampai kepada jawatankuasa apa semua ni, majoritinya tidak divaksin. Ini adalah salah satu lagi persoalan setelah kita menuju banyak persoalan yang lebih besar dan banyak pertikaian yang dihentam kepada kerajaan kerana masjid masih belum dibuka dan dibuka dengan 30% buat masa ini. Apabila masjid dibuka, sudah tentulah jawatankuasa masjid hanya mengutamakan ahli jawatankuasa yang telah divaksin, dan jemaah yang datang menunaikan solat juga adalah daripada mereka yang divaksin. Perbalahan akan timbul apabila data menunjukkan bahawa secara populasinya 80% daripada warga dewasa di Malaysia telah pun lengkap menerima 2 dos, dan 94% warga dewasa di Malaysia telah pun menerima dos pertama. Berarti daripada 23.1 juta rakyat Malaysia, 22.3 juta telah pun divaksin. Kita hanya menanti 800,000 lagi warga dewasa yang didaftarkan setakat ini untuk datang vaksin. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan juga, kita bersyukur kerana di peringkat pemvaksinan remaja 12 hingga 17 tahun, kita telah mencapai angka 1,5 juta semalam. Daripada 3.2 juta yang disasarkan oleh kerajaan, 1,5 juta telah pun divaksin. 508,000 angka yang tepat telah pun menerima dos vaksin pertama, dan 8,000 orang telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Kerana Sarawak yang menjadi pelopor bagi projek ini telah memulakan proses vaksin mereka lebih awal. Jadi 21 hari mereka telah mencapai 8,000 orang.
Angka ini akan terus meningkat dan akhirnya akan membantu jumlah peningkatan kadar pemvaksinan negara, kerana remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun ini total yang disasarkan dalam jumlah vaksin adalah 3.2 juta. Itu mewakili 10%. Untuk pengetahuan saudara, data yang menarik sekarang ni, Malaysia sedang mendahului banyak negara yang lain dari segi kepantasan pemvaksinan. Nanti saudara akan lihat perbandingan ya. Untuk semalam saja Malaysia telah mencapai 70% populasi, ini bukan dewasa, untuk ukuran dunia yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui WHO, dan juga semua pengamal yang berada di bawah orientasi ukuran vaksin bagi melaksanakan kebenaran perjalanan pelancongan perhubungan ekonomi dan juga interaksi sosial, sukan dan sebagainya. Mereka mengukur pada data ni. Hingga semalam 22,351,561 rakyat Malaysia telah pun divaksin, genap 70%. Berarti secara komited 70% populasi. Ini dikira by population daripada 33 juta rakyat Malaysia ni, 22 juta lebih, 22.3 juta telah pun committed dengan satu dos. Manakala kita telah mencapai 60%. 59.4 campur dengan semalam punya suntikan dan hari ini punya suntikan, saya yakin kita akan mencapai 60% populasi. Manakala kalau unjuran mengikut 18 tahun ke atas, kita telah mencapai 94% daripada 23.1 juta yang disasarkan. 22.2 juta telah pun committed dengan satu dos, manakala lebih 80% telah committed dengan dua dos. Ini menjadikan perjalanan kita untuk menuju ke negara herd immunity adalah pantas dan cepat berbanding dengan beberapa negara yang termasuk negara maju dan negara setara yang akan saya bandingkan dengan saudara nanti. Cuma apa yang saya ingin ingatkan, supaya selain daripada komitmen yang saya yakin pada hujung bulan ni, kita ada lebih kurang dalam 1 minggu lagi untuk capai hujung bulan. Saya yakin untuk hujung bulan ni Malaysia akan mencapai 97% minimum individu dewasa 18 tahun ke atas yang telah committed untuk divaksin. Saya kena ingat 97% jangkaan saya, kerana kita dah capai 94% lebih termasuk hari ini. Kerana suntikan bagi mereka yang menerima dos pertama kekal 60 ke 80 ribu. Berarti kalau saya ambil kadar yang terendah 60 ribu pun, dalam setiap 10 hari akan ada 600 ribu orang yang baru. Berarti kalau setiap 1 bulan kita boleh menjangkakan 1.8 juta. Ini melebihi daripada sasaran untuk mencapai pemvaksinan penuh. Kerana kita hanya memerlukan sekitar 1 juta orang lagi saja untuk melengkapkan jumlah rakyat Malaysia yang disasarkan berusia 18 tahun ke atas untuk divaksin. Okey? Manakala kita gembira kerana kerajaan telah menyasarkan pada 14 hari bulan November. Berarti kita ada lebih kurang 7 minggu daripada sekarang, kerajaan telah menyasarkan 80% remaja, iaitu yang berusia 12 hingga 17 tahun. Daripada jumlah 3.2 juta tu 80%. Berarti sekitar 2.4 juta remaja dijangka akan melengkapkan dos vaksin mereka pada 14 hari bulan November. Apabila 80% ini menyumbang, mereka menyumbang jumlah 8%. Kerana kalau total 3.2 juta yang lengkap divaksin ini, dia menyumbang 10%. Berarti dengan angka remaja saja, kita punya barisan kedua, apa yang saya sebut sebagai freedom fighter untuk menjadikan negara ini negara yang dianggap sebagai negara hijau. Dari segi pemvaksinan, mereka akan menyumbang 8%. Berarti dicampur dengan sasaran kita sekarang ni, kita dah mencapai 70% daripada warga dewasa. Berarti kita akan mencapai warga dewasa maksimum tak sampai 75%. Walaupun 100% warga dewasa rakyat Malaysia ni 23.1 juta orang ni lengkap divaksin, kita tak akan mencapai 80%. Maksimum kita boleh capai adalah 75%. Dicampur dengan remaja yang akan menyumbang 80% pada 14 November, insya-Allah kita akan memiliki minimum kita akan memiliki 83% rakyat Malaysia yang telah pun divaksin. Ini menjadikan kita negara komuniti hijau yang besar dari segi pemvaksinan lengkap 2 dos. Tuan-tuan dan puan-puan, exercise bagi membolehkan kita mula membuka negara secara berkadar ataupun dipanggil openly reopen safely. Pembukaan semula secara selamat ni sedang berjalan dengan besar, di mana kita dah try melalui perkhidmatan udara. Yang saya beritahu pada saudara bahawa setakat hari ini sekitar 8,000 orang telah pun menggunakan penerbangan udara untuk memasuki Langkawi, manakala lebih 5,000 orang menggunakan laluan darat untuk memasuki Langkawi. Kenapa exercise ni penting dan Langkawi dijadikan sebagai projek?
Untuk penjelasan saudara adalah bagi membolehkan kita memulakan satu lagi operasi yang tak pernah berlaku di lapangan terbang, iaitu satu adalah penggunaan sijil vaksin. Bagaimana kita nak menggunakannya ketika kita nak merentas penggunaan airport. Yang kedua adalah ujian swab, di mana walaupun anda telah menerima 2 dos vaksin, anda akan diswab sebelum membuat penerbangan. Untuk pengetahuan saudara, setakat hari ini 5 daripada 8,000 lebih orang yang telah menggunakan penerbangan udara berjaya dikesan positif COVID-19 gejala 1 walaupun telah menerima 2 vaksin. Jadi mereka ni dilarang daripada terbang kerana gagal positif ketika diuji. Ini membolehkan satu lagi praktis tambahan yang tak pernah berlaku dalam sejarah penerbangan udara di seluruh dunia, di mana ujian swab dilakukan di lapangan terbang. Maka kita buka dengan exercisekan dulu Langkawi, supaya besok apabila kita buka lebih banyak dan akhirnya dunia dijangka kembali pada sedia kala pada 1 Januari nanti, bagi negara-negara yang telah mencapai 70% herd immunity, dan penerbangan udara akan dibuka pada mereka semua yang telah menerima 2 dos vaksin dan juga negatif sebelum membuat penerbangan. Berarti airport akan memerlukan satu SOP baru yang akan memakan masa, yang akan memakan ruang dan kemudian yang akan memakan kos. Setakat ini kerajaan telah mengatakan bahawa semua ujian swab di lapangan terbang tidak akan di-charge kecuali kepada mereka yang bukan rakyat tempatan. Jadi rakyat tempatan anda tak akan menanggung sebarang charge. Sasaran untuk sampai ke Langkawi bagi hingga Disember sebagai pembukaan dipanggil sandbox Langkawi ini di Langkawi hingga 31 Disember adalah 200,000. Berarti kita akan melihat kadar penerbangan. Saya yakin bahawa jumlah yang akan menggunakan laluan udara adalah sekitar 120 ke 150,000, manakala 50,000 akan menggunakan laluan darat. Ini membolehkan sistem penerbangan domestik mula dibaiki sebelum kita memulakan bubbles. Bubble ni perjanjian yang telah ada dulu tapi gagal ditandatangani kerana tiba-tiba datang saja gelombang kedua virus. Dan juga datang gelombang ketiga, gelombang 2 di peringkat antarabangsa, gelombang ketiga di peringkat Malaysia apabila varian berganda, sama ada varian UK yang kemudiannya disebut Alpha dan varian India yang kemudiannya disebut Delta. Apabila varian ini mula melanda Malaysia dan 6 negara, iaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, New Zealand dan Australia yang sepatutnya telah buat perjanjian bubble, di mana 6 negara ni boleh saling terbang antara satu sama lain dengan syarat 2 rakyatnya memiliki vaksin, terpaksa ditunda. Tapi saya yakin bahawa kita akan menandatanganinya semula bagi membolehkan penerbangan di negara-negara yang kita sebut sebagai penting untuk menjana ekonomi serantau dapat dilaksanakan. Cuma dalam kes ni Vietnam kemungkinan tidak akan dapat menandatangani perjanjian kerana kadar vaksin yang sangat rendah. Berbanding Singapura, Malaysia, New Zealand dan juga Australia, saya jangka akan dapat cepat kerana Thailand dan Vietnam yang berada dalam package bubble ni mengalami tahap pemvaksinan yang sangat perlahan. Nanti saya akan bagi bandingan dia untuk saudara buat ukuran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bersetuju dan sangat kagum apabila Wabi Khairi mengatakan bahawa kita tak lagi bercakap mengenai negara herd immunity. Kerana herd immunity adalah memenuhi satu piawaian yang dituntut oleh masyarakat antarabangsa bagi menggerakkan ekonomi kita, bagi menggerakkan semula pelancongan, bagi menggerakkan semula interaksi sosial yang membabitkan Malaysia dan dunia global. Apa yang lebih ditekankan oleh saudara YB Khairi adalah kalaupun kita hanya mencapai 95%, katalah kita capai 95%, saya ambil yang paling rendah dulu walaupun jangkaan saya adalah 98%, golongan 18 tahun ke atas boleh divaksin. Kalaulah hanya 95% rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas daripada total 23.1 juta ni, berarti kita ada 1.150.000 rakyat Malaysia yang tidak divaksin. Berarti kalau ada 5% yang tak mahu divaksin, berarti kita akan ada 1.150.000 orang. Kata Wabi Khairi, sekarang usaha daripada kementerian yang nak dilakukan tidak lagi untuk memenuhi piawaian WHO. Kita dah penuh piawaian ni, kita dah ready. Sebab saya dah beritahu pada saudara semalam kita dah cecah yang menerima 1 dos yang mewakili populasi. Berarti dengar tuan-tuan. Angka 18 tahun ke atas adalah angka bagaimana Malaysia nak melaksanakan vaksinisasi. Angka pelaksanaan di peringkat Malaysia. Di peringkat antarabangsa dia tak mengikut hak umur. Dia kira jumlah rakyat negara tu 70% mesti divaksin. Barulah negara itu boleh menyertai herd immunity, memenuhi syarat piawaian bagi kemudiannya merundingkan pula
Sama ada ekonomi nak buka, airport boleh buka, warga negara ni boleh terbang ke negara yang lain, itu semua akan datang kemudian. Tetapi untuk membolehkan Malaysia mengalami negara hijau, kita mestilah mencapai 70% daripada jumlah yang telah ditetapkan. Yang saya kata kita dah capai semalam. Kalau ikut sekali lagi Mahfuz tunjuk tu, kita telah mencapai 70% semalam dengan 22,351,561. Berarti kalau targetnya 23.1, kita hanya memerlukan 750,000 orang lagi saja warga dewasa yang belum divaksin. Kalau 750,000 saja yang belum divaksin, dengan kadar 60,000 sehari ni, minimum 60,000 sehari ke 80,000, 10 hari ni saja kita dah boleh capai. Berarti 100%. Tapi saya jangka kata akan ada yang tidak akan menyertai program ni. Pada kadar yang saya jangka adalah 2% saja yang tidak akan menyertai program ni, kerana sama ada mereka tak percaya pada vaksin ataupun secara kesihatannya mereka tidak boleh menerima vaksin. Untuk pengetahuan anda juga, saya bagi tahu kata, saya ambil data bandingan. Kita akan mula pergi data bandingan dan saya harap data bandingan dapat disusun dengan tepat oleh admin. Saya akan mulakan dulu untuk melihat data bandingan dari negara Perancis. Kita akan tengok Perancis sekarang. Perancis hanya mendahului kita 4% saja dari segi first vaksin, iaitu Perancis telah mencapai 74.1%. Okey, dan bagi lengkap dua vaksin, Perancis mendahului kita dengan 4% juga, iaitu 64.2%. Berarti Perancis berjaya, sebuah negara dengan mempunyai penduduk lebih hampir 70 juta ni telah berjaya mencapai 74.1% dengan 49.7 juta rakyatnya telah pun divaksin. Berarti dia tak boleh ikut juta, sebab populasi ni dia ikut jumlah penduduk. Jadi kita ikut peratusan saja. Dari segi peratusan, Malaysia berada 4% saja di belakang Perancis. Manakala dari segi lengkap dua vaksin, Malaysia juga berada 4% di belakang Perancis. Kita pergi daripada sebuah lagi negara Eropah yang terkenal dengan gerakan anti vaksin. Memang di Netherlands ataupun di Belanda, Holland ni adalah negara yang paling kuat gerakan anti vaksin. Tapi mereka juga telah mencapai 70%, iaitu 69.8%, berarti 70%. Hampir sama dengan Malaysia saja. Manakala yang menerima satu vaksin, manakala yang telah menerima dua vaksin juga hampir sama dengan Malaysia, iaitu mereka telah mencapai 63.2%, 3.2% lebih tinggi daripada Malaysia. Itu kita tengok data negara maju, kerana saya menyimpan aspirasi Malaysia berada dalam 30 negara pertama yang berjaya mengisytiharkannya sebagai negara hijau. 70% daripada populasi telah pun divaksin. Kemudian kita pergi pada data negara setara ataupun sedikit lebih maju daripada kita, yang dianggap 3 negara paling maju di Asia, iaitu Korea Selatan. Korea Selatan dari segi populasi berada lebih rendah daripada Malaysia. Okey, Korea Selatan hanya 68.5% yang setakat ini telah pun menerima satu dos. Tetapi yang lengkap 2 dos, mereka ketinggalan 20% daripada Malaysia dengan hanya mencapai 41.6%. Walaupun jumlah saiz penduduknya lebih besar, tapi itu kiraan kemudian. Kita bergantung pada kiraan populasi. Mengikut standard yang telah digunakan adalah peratusan populasi. Berarti kita berada 20% lebih ke depan dari segi jumlah yang lengkap 2 dos. Tetapi yang 1 dos, kita hanya mendahului mereka dengan hanya kita hanya melebihi mereka dengan 2%. Berarti pemvaksinan margin dia laju tu sebenarnya Korea Selatan, cuma pemvaksinan lengkap bagi mereka yang 2 dos saja perlahan. Kemudian kita pergi kepada negara UK. Ini yang selalu menjadi rujukan. UK kini telah mencapai 73%, 72.9%. Berarti tuan-tuan kena ingat, UK tak sampai 60%. Pada 18 Julai ketika UK membuka negaranya, tak perlu lagi pakai mask. Boleh semua buat. Tetapi pada mereka yang hanya ada 2 vaksin, berarti tak payah pakai mask, boleh menggunakan kenderaan awam, boleh hadir dalam pertandingan sebagai penonton pertandingan bola sepak, dan boleh hadir ke pewagam dan segala macam di London ni. Hanya dibenarkan pada golongan 2 dos ketika London masih lagi belum mencapai 60%. Tapi hari ini, saya baca sekali lagi data untuk UK telah mencapai 72.9%, iaitu 2.9% lebih tinggi daripada Malaysia bagi kadar populasi satu vaksin, tetapi berada 66.7% bagi yang lengkap pemvaksinan. Jadi julat dia tu hanya 6% dan dia lebih 7% lebih tinggi daripada Malaysia berdasarkan dos vaksin lengkap. Kemudian kita akan pergi pada Thailand. Ini yang menjadikan bubble ni agak susah untuk dibuka di peringkat ASEAN, kerana kita dan Singapura terlalu laju.
bagi negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk yang paling besar dan juga mempunyai masalah krisis ekonomi dan kadar pembekalan vaksin yang lebih rendah seperti Thailand. Thailand adalah sebuah negara dengan 70 juta penduduk. Thailand hanya mempunyai 41.5% mereka yang setakat ini telah menerima satu dos dan hanya 21.5% yang lengkap dua dos. Berarti ada usaha sekarang ni nak buka sandbox di selatan Thailand, di utara Malaysia dan selatan Thailand bagi membolehkan penduduk Kedah dan Perlis dan Kelantan, manakala penduduk Yala, Patani dan Naratiwat untuk cross. Tetapi saya tak mungkin kerajaan Malaysia bersetuju kerana kita telah memiliki kadar vaksin yang tinggi. Sekurang-kurangnya apabila kita mempunyai data lengkap kedudukan Perlis, Kedah dan juga Kelantan, pada masa sekarang ni kurang 60% daripada jumlah sasaran yang divaksin di tiga negeri ini, Kedah, Perlis dan Kelantan, agak perlahan. Tetapi saya tak fikir kita akan bersetuju kerana sudah tentu kadar pemvaksinan dua dos di selatan Thailand adalah jauh lebih rendah dan tidak selamat untuk pembukaan sandbox yang dicadangkan oleh kerajaan Thailand bagi tiga negeri di selatan Thailand dan tiga negeri di utara Malaysia dibenarkan rentas sempadan. Walaupun yang merentas sempadan dibenarkan dua dos, tetapi interaksi, kita rentas saja kita akan berinteraksi dengan mereka yang tidak menerima dos langsung ataupun yang tak menerima dua dos ataupun tidak menerima dua dos langsung di selatan Thailand. Jadi tak mungkin projek ini berjaya walaupun semalam kunjungan hormat tiga pegawai tertinggi kedutaan Thailand di Malaysia untuk membuat perjanjian ini, tapi saya tak fikir kerajaan akan menandatangani apa yang dipanggil sebagai sandbox utara Malaysia dan selatan Thailand. Jerman, sebuah negara yang maju, juga berada kurang 3% daripada Malaysia dari segi jumlah pemvaksinan satu dos, iaitu hanya 67.3%, manakala yang lengkap divaksin 3% lebih tinggi daripada Malaysia, iaitu 63.2%. Trend di UK menunjukkan keperlahanan. Maksudnya apabila dua dos laju, satu dos perlahan, berarti trend daripada rakyatnya yang mahu divaksin agak perlahan. Ini negara maju, mereka baru mencapai 67.3%. Manakala kalau saudara lihat di Singapura, Singapura trendnya sangat laju. Saya fikir ini yang paling tinggi di Asia dan paling tinggi di ASEAN. Kerana Singapura rakyatnya lebih rendah, lebih berdisiplin dan mudah untuk menjalankan pemvaksinan berkelompok. Maka mereka menjadi negara yang tertinggi saya fikir di dunia setakat ni. Dengan 81.7% rakyat Singapura telah pun committed dengan satu dos, manakala hampir 80%. Berarti Singapura sebenarnya dah habis lah ni. Sebab dari segi populasi 81, berarti 20% tu budak-budak dan kanak-kanak. Kerana Singapura telah menyuntik yang 12 tahun lebih awal. Berarti Singapura dah capai dah maksimum tu. Kerana baki 20% kita ambil kira 12 tahun ke bawah, yang memang tiada lagi perancangan pemvaksinan dijalankan kecuali ujian klinikal sedang dijalankan di banyak negara untuk memulakan suntikan kepada kanak-kanak berusia 6 tahun, dan ada negara yang telah memulakan ujian klinikal bagi menyuntik bayi berusia 2 tahun. Berarti Singapura dah maksimum. Apa yang Singapura perlu sekarang ni adalah suntikan kedua saja untuk melengkapkan dos lengkap untuk mencapai 81 atau 82% rakyatnya yang sepenuhnya layak divaksin telah divaksin. Kemudian kita pergi kepada sebuah lagi negara bandingan, iaitu Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dengan 320 juta penduduk, setakat ini hanya 211,000 ataupun 64.5%. Berarti Amerika pun tak stres tuan-tuan. Mereka hanya memerlukan 15% lagi saja untuk melengkap, hanya memerlukan 6% lagi, 5.5% untuk mencapai 70% populasi. Dan mereka hanya perlu mengejar 15% lagi. Kerana yang lengkap dua dos hanyalah 181 juta, 55.3%. Tapi kalau kita tengok daripada 211 juta, berarti Amerika juga tidak juga lagi boleh dianggap sebagai negara yang tidak mesra vaksin. Kerana Amerika pada bila-bila masa saja akan boleh mencapai angka 240 juta yang mereka sasarkan untuk mencapai 70%. Dan paling tidak dia menjadi negara model kerana sebuah negara ekonomi termaju di dunia selain daripada China. Amerika boleh meyakinkan masyarakat dunia bahawa kerana rentak ekonomi dunia bergantung banyak kepada negara-negara ini, Amerika, China, Itali, Jerman, Perancis, United Kingdom, Jepun, Korea Selatan. Ini adalah penentu ridem ekonomi dunia. Maka tak adalah kita taksub apa pun, tapi kita harap kerana Amerika satu daripada 4 negara yang mempunyai urusan perniagaan paling besar di Malaysia. Malaysia mempunyai hubungan perniagaan yang paling besar adalah dengan China.
yang kedua adalah Singapura, yang ketiga adalah Jepun, yang keempat adalah Amerika Syarikat. Jadi itu Amerika. Kalau saudara lihat pula yang ada di sini, kalau saya tunjuk pada saudara adalah Jepun. Jepun alhamdulillah, Jepun adalah negara perdagangan yang ketiga penting untuk Malaysia, mencapai 65% yang lengkap, 65.5% yang satu dos, manakala 53.2% yang telah lengkap dua dos. Dan kita lihat data yang akhir adalah datang daripada Israel. Israel telah mencapai 67.0% walaupun dia hanya ada 9.2 juta je rakyat. Maka dia target lebih kurang dalam 7 juta untuk mencapai 70%. Berarti mereka hanya memerlukan 3% lagi saja untuk melengkapkan dia adalah sebuah negara 70% vaksin. Manakala yang telah dia fully vaksin adalah 61.7%. Saya cadangkan saudara semua yang berminat dengan benda ni untuk follow seorang wartawan yang menjalankan laporan individu. Dia tak macam saya lah, saya ni taklah sehebat dia. Tapi nama dia adalah Kim Everson. Follow je Facebook, bukan follow saja channel YouTube. Masuk channel situ, subscribe, dia akan update. Sebab dia sangat-sangat bagus dari segi angka dan pembentangannya sangat luar biasa. Kim Everson, K-I-M, Kim I-V-E-R-S-E-N. Iverson. Saudara follow je, saudara akan tahu globally, Amerika, dan dia memberi banyak opinion-opinion yang bagus untuk saudara faham, tanpa pro dan tanpa con, kerana dia orang yang tidak mewakili mana-mana media. Dia adalah individu yang mempunyai pengalaman yang sangat luas sebagai wartawan. Dia buka channel YouTube dia sendiri di bawah nama Kim Everson. Dia yang update selalu dan saya follow Kim Everson. Dan kalau saudara tengok komen-komen gerakan anti vaksin di Amerika ke atas Kim Everson, barulah saudara tahu bahawa di Malaysia ni biasa je gerakan anti vaksin masih boleh ditangani sebab pompang pun angka kita mencapai tahap yang sangat tinggi. Tapi di Amerika, kalau saudara lihat komen-komen yang diberikan oleh Kim Everson setiap kali dia stream macam saya juga lah. Dia ni orang yang saya fikir memilih untuk memudah cara kenegaraan. Kita tak pro, kita tak con, tapi kita lihat apa yang terbaik untuk negara. Dan saudara tengok komen-komen dan serangan-serangan anti vaksin Amerika terhadap beliau adalah satu yang sangat luar biasa. Tapi saya fikir kata seorang wartawan Amerika yang telah dilatih untuk tell the truth, discuss the facts. Dia tak peduli benda ni, dia jalan je. Tapi saya tengok kalau konten, kalau saudara tak nak baca komen, tak apa, tengok konten laporan dia. Dia rilis hampir 5 atau 6 siri review dia mengenai COVID-19 setiap hari, setiap minggu. Jadi saudara tengok je dan langgan saja channel yang saya recommend ni, Kim Everson, untuk menambahkan pengetahuan saudara bagaimana dunia, bagaimana seorang wanita merumuskan perkembangan COVID-19 di dunia. Salah satu yang bagus yang dibangkitkan oleh Kim Everson adalah yang tidak dibangkitkan oleh semua media, termasuk media arus perdana dunia, iaitu kajian data mengenai walaupun Israel telah mencapai pemvaksinan dewasanya sangat tinggi, dan saya bagi tahu tadi angka menunjukkan Israel kurang 3% je untuk mencapai negara green zone. Tetapi setelah disuntik, Israel terdedah kepada apa yang dipanggil sebagai gelombang peningkatan wabak yang mereka tak faham, kerana di dunia Israel saja mengalami gejala ini. Tak berlaku di tempat lain, tuan-tuan. Dia tak berlaku di Malaysia. Di Malaysia apabila pemvaksinan meningkat, angka jangkitan menurun. Okey, kalau saya bagi tahu pada saudara pun, saudara dah tahu semalam kita ada 7 kematian. Dia jadi 300 lebih adalah kerana backlog. Kematian-kematian dulu yang terpaksa dijalankan ujian klinikal untuk mengesahkan mereka ini mati kerana COVID-19 ataupun akibat gejala yang lain. Tetapi di Israel, kadar jangkitan meningkat walaupun Israel telah sampai ke level booster. Maksud Israel ini bukan 2 dos, dia booster lagi, masuk dos ketiga. Dia memberikan gambaran bahawa aneh apa yang berlaku di Israel berbanding apa yang berlaku United Kingdom. United Kingdom apabila kadar pemvaksinan meningkat, angka mereka yang dijangkiti menurun. Angka kematian turun ke paras yang sangat rendah. Tetapi ini tidak berlaku di Israel. Jadi salah satu laporan dia yang mula saya follow tu adalah kerana saya kagum kepada kajian data dia yang disembunyikan oleh semua media antarabangsa, yang disembunyikan oleh semua media tempatan, tetapi dia seorang yang dapat data tu dan dia discuss secara terperinci untuk saudara melihat logik dan bagaimana kemudiannya dia meyakinkan kita bahawa walaupun anda telah menerima 2 dos vaksin, itu yang saya fikir kata turut data yang turut ataupun isyarat yang turut diterima oleh YB Khairi, bahawa kita kena vaksin sebanyak mungkin kerana kita takut berlaku pusingan keempat. Dunia sekarang pusingan kedua, kita je yang lebih sebab kita dah daftar satu benda yang tak didaftar oleh dunia sebagai vaksin pusingan kedua, kita dah daftar,
Jadi kita dah ada 3 gelombang, dunia 2 gelombang. Berarti apa yang ditakuti oleh YB Khairi sekiranya Delta ini kembali. Kerana satu berita baik adalah selepas varian Delta dikenal pasti pada April tahun ini. Jadi dalam tempoh 6 bulan, tiada varian baru. Dia tak ada varian baru. Selepas kita kenal Alpha tu, yang UK yang dikatakan mempunyai 2 kali kekuatan, datang Delta. Delta yang sebenarnya telah menjerumuskan dunia kepada keadaan yang panik. Yang paling banyak mengorbankan manusia dan yang paling banyak menyeret mereka yang dijangkiti berada pada tahap 3 dan 4 yang mengalami kerosakan kekal kepada paru-paru ataupun buah pinggang sekalipun sembuh adalah datang daripada Delta. Jadi apa yang YB Khairi bimbang, walaupun terdapat peratusan yang sangat rendah, saya kata kalaulah 5% rakyat Malaysia tidak divaksin, masih ada 1,150,000 orang. Kalaulah daripada jumlah tu 2,5 yang tak divaksin, kita masih ada 600,000. 612,500 orang yang tidak divaksin. Walaupun hanya 2,5% rakyat Malaysia. Kalau kita capai 97.5. Angka ini masih lagi boleh menjadi korban yang tinggi. Sekiranya Delta pusingan keempat datang. Di mana kalaulah varian ini kembali aktif dan berjaya bermutasi dan dia boleh menyerang orang yang dah ada 2 dos yang mempunyai kelemahan sistem. Saya bagi tahu pada saudara, Malaysia telah lancarkan booster. Booster telah diberikan kepada semua mereka yang berada dalam kumpulan comorbidity, iaitu yang ada penyakit 3 serangkai ni. Kira-kira 3 juta orang akan dapat booster. Booster akan diberikan kepada mereka yang berada di dalam barisan depan untuk penjagaan dan juga rawatan kesihatan kekal, iaitu frontliner, orang jaga rumah, orang tua apa semua ni akan dapat booster bagi yang ketiga, dan mereka yang mengalami kerendahan imun. Berarti orang yang dah tahu, orang macam saya nanti saya akan pergi cek lah sebab saya adalah orang rendah imun. Sebab saya dah tahu saya mudah kena sesama. Saya orang yang kurang, saya akan pergi cek. Kalaulah sistem imun mengatakan bahawa saya perlu di booster, maka saya akan ambil booster, vaksin yang ketiga, untuk meningkatkan kadar immunity dalam tubuh. Malaysia hanya amalkan itu saja. Manakala booster di negara-negara lain, kalau Canada dia boosterkan semula semua orang yang berusia 50 tahun ke atas, England boosterkan semula semua yang berusia 60 tahun ke atas. Tapi Malaysia belum sampai itu kerana kita nak kejarkan dulu paling tidak yang remaja berusia 12 hingga 17 tahun divaksin, dan kita nak tumpukan dulu kepada golongan comorbidity ni kerana jumlah mereka yang mengalami penyakit 3 serangkai di Malaysia adalah tinggi, dan juga mereka yang berada dalam barisan depan dan mereka yang menjalankan rawatan dan pengawalan kesihatan. Jadi itu je yang saya boleh share dengan saudara ini. Kalau tak ada soalan, kita akan pergi kepada Afghan. Saya tak ingat nak sambung Afghan besok. Kita ada berapa ribu orang sekarang? Okey, 1,200 orang. Tak ada soalan, saya brief itu je. Dan itu saya bagi tahu tadi, kata kalaulah hari ini saudara mula melahirkan rasa bimbang dan rasa kecewa kerana kerajaan tidak membenarkan masjid dibuka. Saya dedahkan pada saudara yang baru masuk ni mengenai fakta yang telah diperolehi oleh Kerajaan Negeri Selangor dan didedahkan oleh Esko Kesihatan dan Agama Selangor, Esko Agama Negeri Selangor. Rupa-rupanya di Selangor, masjid sukar dibuka kerana mereka yang berada dalam pentadbiran masjid hanya 20% yang divaksin. Ini dengan mengambil data 876 guru yang mengada kafar, sekolah kafar ni. Jadi apabila sekolah kafar nak dibuka dan dalam persediaan nak dibuka semula kerana sistem pendidikan secara berperingkat-peringkat nak dibuka, maka pejabat kesihatan memanggil semua 800 lebih guru untuk datang membuat suntikan bagi membolehkan mereka berada di masjid dan sekolah-sekolah agama untuk mengajar. Yang hadir 176 orang sahaja yang setuju divaksin. Maka dia memberi data bahawa salah satu lagi konflik yang kita akan alami sekarang adalah apabila masjid dibuka besok akan menimbulkan krisis, di mana kalau masjid nak digazetkan sebagai zon hijau, kita kena gazet tuan-tuan. Kalau kita tak buat dekat masjid nanti, tempat lain akan tuntut. Kenapa Islam dikecualikan? Kenapa restoran apa semua dikenakan? Maka itu kita nak standard kan. Maka timbul persoalan yang paling besar selepas ini adalah majlis-majlis agama Islam negeri akan mula mengeluarkan data. Berapa ramai jawatan kuasa, berapa ramai imam, berapa ramai tukang bilal dan segalanya yang berada dalam masjid ni, iaitu 6,828 buah masjid yang ada dalam data 2018. Saya yakin angka itu mungkin mencapai 6,300 atau 6,400 masjid di Malaysia. Belum lagi masuk 15,000 surau. Total adalah 23,000 lebih, mencapai 24,000. Rumah ibadat yang diberi status masjid dan surau berdaftar di negeri-negeri yang diiktiraf. Kalaulah angka ini menunjukkan penurunan, akan timbul lagi pula ada masjid akan kehilangan imamnya.
Ada masjid akan kehilangan bilangnya, ada masjid akan kehilangan AJK-nya kerana mereka tidak divaksin. Dan selepas ni sama juga bagi saya tahu macam mana kita nak mulakan sekolah kafar, kerana kebanyakan sekolah kafar menggunakan masjid sebagai ruang untuk mengajar. Bagaimana nak membuatkan benda ni apabila hanya 20%, saya ambil kes Selangor dulu, hanya 20% sahaja guru-guru kafar yang hadir untuk divaksin, iaitu 176 orang daripada lebih 800 orang, berarti hampir 700 orang tak mahu divaksin. Berarti sekolah kafar tak boleh dibuka. Kerana apabila sekolah kafar dibuka, berarti guru memasuki ruang masjid tetapi tidak divaksin. Saya fikir kita tunggu saja kerana kesenarai ini dan masalah ini telah dibawa oleh Esko Agama Negeri Kelantan kepada Esko Agama Negeri Selangor kepada Duli kepada Duli Tuanku Sultan Selangor. Dan saya fikir kata kita dengar titah Tuanku Sultan, kerana titah Tuanku Sultan mungkin akan mempengaruhi juga pendirian majlis-majlis agama yang lain terhadap mereka yang memberi perkhidmatan secara dilantik oleh kerajaan ataupun syaratnya akan dikenakan pada mereka semua yang menjadi jawatan kuasa masjid yang berkhidmat pada masjid untuk melayan jemaah yang hadir di masjid, mestilah divaksin. Pada waktu itu barulah kita tengok angka. Dan kemudian kita akan mengalami satu lagi masalah baru, bagaimana kalaulah keputusan majlis raja-raja atau keputusan sultan-sultan yang mengetuai institusi agama mengatakan bahawa mereka yang tidak divaksin tak boleh berada dalam masjid. Berarti dengan automatik peranan dan jawatan orang itu sudah tidak relevan untuk berada di masjid. Maka timbul lagi satu isu yang akan menyebabkan kita semua diskusi lagi, dah buang orang. Tapi saya cakap kata QPAC juga mengemukakan dasar yang keras kepada kerajaan, di mana menyarankan kepada kerajaan untuk mengambil tindakan tertertib pada kaki tangan penjawat awam yang berada di bawah kerajaan yang tidak mahu divaksin. QPAC pun bersetuju. PAGE, sebuah gerakan yang dianggap paling berjaya dan paling vokal dalam menjaga hak pendidikan di Malaysia. PAGE juga mencadangkan 2,200 guru daripada 400,000 lebih guru tu, ada 2,200 yang enggan divaksin supaya kerajaan menawarkan VSS, menyediakan satu pakej pemberhentian kerana tak relevan untuk jadikan mereka berada di barisan belakang, kerana anda tahu di bawah kembali bekerja di pejabat, garis panduan yang dikeluarkan adalah semua yang nak kembali bekerja di pejabat mestilah orang yang telah menerima 2 dos vaksin dan melepasi 14 hari daripada dos kedua apabila mereka hadir di pejabat.